Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, hari ini kita nak sambung dengan latihan esei yang semalam. Okay, line teacher tak berapa okey sangat ni. Kalau tersangkut ke maklumkan pada saya. Okay, so kita tengok pada latihan yang semalam. Okey, Rajah 1 menunjukkan rajah skema spermatogenesis dan oogenesis pada manusia. Okey, kamu mesti boleh untuk menerangkan persamaan dan juga perbezaan. Okey, semalam, ada masalah tak untuk faham spermatogenesis dengan oogenesis ni? Kak yang masih lagi confused. Okay, Assalamualaikum. Maaf, teacher hilang sekejap. Laptop teacher dia restart. Okay, kat mana tadi? Daripada mula kan? Okay, kita nak tengok perbezaan dan persamaan antara spermatogenesis dengan oogenesis. Okay, semalam masa teacher buat penerangan, ada tak lagi yang tak faham di mana-mana? Okey tak? Boleh beza? Boleh. Boleh. Ke masih kalau nak teacher terangkan lagi pun boleh. Macam mana? Perlu penerangan lagi? Ke kita nak masuk terus pada jawapan? Masuk terus kot teacher. Masuk terus Okey. So rajah skema ni, bila dibagi rajah, selalunya rajah tu mestilah membantu calon. Mesti boleh membantu calon. Okay, so untuk kamu memilih soalan esei nanti, kamu pilihlah yang mana memberi kelebihan kepada kamu. So gambar yang berajah, walaupun nampak soalan tu fakta ataupun macam susah sikit, tapi sebenarnya banyak jawapan yang kita boleh dapat daripada gambar rajah. Okay. So untuk yang ini, kita tengok pada ada dua calon hantar kat teacher. Okay.
untuk persamaan dan perbezaan, kita boleh tengok pada yang sama dalam soalan. So kalau dalam rajah ni kita nampak kedua-dua germa primordium, sel germa primordium melakukan mitosis. So kedua-dua ni kita boleh guna sebagai persamaan. Kat sini pun nampak lagi pertumbuhan. Cuma dia punya nama ni berbeza. Okey? Kedua-dua mengalami pertumbuhan. Kedua-dua proses ini menghasilkan 4 sel anak. Okey. Apa lagi? Kedua-dua proses tersebut juga menjalankan meiosis. Menjalankan mitosis. So, untuk memudahkan kita nak menjawab soalan persamaan, kita guna perkataan kedua-dua. Okey, kedua-dua proses tersebut. Allah Akbar. Kedua-dua proses tersebut apa? Kedua-dua proses mengalami proses mitosis. Full stop. Okey. Yang kedua, kedua-dua proses mengalami proses pertumbuhan. Okey. Kedua-dua proses mempunyai bermula dengan sel germa primordium yang diploid 2N. Itu dah boleh jadi kita punya persamaan. Okey, mula dengan cara mudah, mula dengan ayat kedua-dua. Okey. Sekejap, mana ni? Okey, so kita tengok jawapan. Okey, kalau perbezaan mudah, kita sebut spermatogenesis. Okey, mengalami apa? Berlaku di mana? Manakala oogenesis berlaku di mana? Okey, so kita tengok pada jawapan. Persamaannya ialah merupakan proses gametogenesis yang berlaku dalam organ pembiakan. Kedua-dua berlaku dalam organ pembiakan. Selain itu, okey, teacher tak nak galakkan pelajar bio menulis apa? Ini kita panggil penanda wacana. Tak payah tulis. Full stop, sambung je. Kita abaikan semua tata bahasa. Okey? Supaya kita boleh dapat jawapan yang pendek dan tepat. Isi sahaja. Okey. Kedua-dua proses menghasilkan gamet yang bersifat haploid. Okey. Ni kalau teacher tambah kedua-dua kat depan. Satu markah lagi. Okey, kita nak. Okay. 2 markah untuk persamaan. Okey, perbezaan. So kat sini similar. Part 2. Perbezaan spermatogenesis berlaku dalam testis. Okey, tak boleh bagi markah lagi. Kita tengok oogenesis berlaku dalam ovari. Okey, baru boleh bagi markah yang pertama untuk perbezaan. Selain itu, spermatogenesis bersaiz kecil. Betul tak ni spermatogenesis? Apa perkataan sepatutnya? Sperma. Apa? Cik dengar saya sayup je. Sperma. Sperma. Sebab spermatogenesis tu proses. So sperma. Okay. Sperma. Okay, boleh mula dengan ayat sperma yang terhasil. Sperma yang terhasil tu bersaiz kecil dan mempunyai bahagiannya. Okey. Kat sini pun salah, sepatutnya oosit sekunder.
Bersaiz lebih besar dan berbentuk sfera. So tak ada markah kat sini. Spermatogenesis, berjuta-juta sperma dihasilkan setiap hari. Manakala oogenesis, satu oosit sekunder dibebaskan dalam setiap satu kitar haid. Okey. Ni boleh dapat markah kedua. Spermatogonium yang diploid menghasilkan 4 sperma haploid setelah mengalami meiosis, manakala oogonium diploid hanya menghasilkan 1 oosit sekunder yang berfungsi dan 3 jas kutub yang tidak berfungsi setelah meiosis. Okey, panjang kat sini. Okey. So, kat situ boleh dapat markah untuk kita kata apa? Gamet tu berfungsi kat sini. Okay. Setelah meiosis. Meiosis ni sebenarnya, okay, kalau tengok pada tahun, kita tengok pada tahun lah juga. Kalau tahun tu pemeriksa linian, boleh dapat markah persamaan kat sini. Kalau tahun tu dia strict, maksudnya dia tak nak bagi markah untuk persamaan dalam ayat perbezaan, tak dapatlah markah, tengok pada tahun. So kamu kena belajar menulis supaya kita tak hilang markah. So kat sini dah dapat lagi satu markah perbezaan. Okay, spermatogenesis selepas meiosis 1, 2 spermatosit sekunder dihasilkan. Oogenesis selepas meiosis 1, 1 oosit sekunder dan 1 jasad kutub terbentuk. Okey, ni pun boleh. Okey, spermatogenesis adalah lengkap. Spermatogenesis melakukan meiosis lengkap. Manakala oogenesis, meiosis 2 dilengkapkan hanya apabila sperma bersenyawa dengan oosit sekunder. Okey, ni pun markahnya. Spermatogenesis, kalau buat macam ni, buat ni. Dalam spermatogenesis, spermatid mengalami pembezaan untuk membentuk sperma. Manakala dalam oogenesis, oosit sekunder tidak mengalami pembezaan. Ini markah yang dah keberapa dah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spermatogenesis, proses pembentukan sperma adalah berterusan. Berterusan tu macam mana nak terangkan? Berterusan tu mesti sebut tak lengkap lagi. Berterusan dia kena ada ayat daripada, okay, sebab proses pembentukan sperma berterusan dari akhir balik hingga akhir hayat. Manakala untuk oogenesis, okay, dia nak kata tak berterusan ni, teacher faham? Idea kamu nak kata nanti monopause. Tapi ayat yang sepatutnya pembentukan proses oogenesis berlaku daripada perkembangan fetus, sebab dia berlaku daripada fetus lagi, sehingga berhenti sehingga monopause. Itu yang tepat. Berterusan ni kena ada sambungan dari akhir balik hingga ke akhir hayat. Macam tu. So calon ni dia dapat S3. Perbezaan differences dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dapat 9 markah per 10. Okay. Kita tengok calon yang kedua. Okay. Persamaan spermatogenesis dan oogenesis ialah proses gametogenesis berlaku dalam organ pembiakan. Okay. Menghasilkan gamet yang bersifat haploid. Okay. Semua gamet sifat haploid terlibat dalam persenyawaan. Ini jawapan hampir sama je ni. Okay. S2.
Perbezaannya pula spermatogenesis berlaku dalam testis, oogenesis berlaku dalam ovari. Okey, di satu. Differences yang pertama, spermatogonia menghasilkan 4. Okey. Ini dapat sperma yang lebih kecil, manakala oogonia menghasil oosit sekunder yang lebih besar bersifat spera, berfungsi. Ini panjang ni. Kalau calon macam ni, kita nak bagi makan macam mana? Okay. Kalau teacher bagi makan macam ni dulu. Okay, ni meiosis, teacher bagi S. Tapi bila banyak macam ni, dia bermasalah sedikit, dia akan menjadikan kamu hilang markah. Okay, ni nak sebut sperma tu saiz kecil. Oosit sekunder saiz besar. Okay, ni D2. Berbentuk sfera, okay, berfungsi, tidak berfungsi. Kalaulah calon ni sebut kat sini berfungsi, maksudnya keempat-empat tu berfungsi. Teacher boleh bagi markah untuk functional dia. Okay, selepas meiosis 1, 2 spermatosit sekunder dihasilkan. Meiosis 1 untuk siapa ni? Tak cakap, kata spermatosit sekunder. Meiosis adalah lengkap, manakala meiosis 1, ni sebenarnya tertinggalan ni. Oosit sekunder dan oosit 1 oosit sekunder dan 1 jasad kutub terbentuk. Selepas meiosis 2 dilengkapkan hanya apabila sperma bersenyawa dengan oosit sekunder. Pening sikit. Okey, 2 oosit sekunder. Okey, ini boleh dapat markah D3. Maksudnya selepas meiosis 1. Okey, meiosis lengkap dan ni meiosis dilengkapkan. Okey, ni D4. Tapi kalau tiba-tiba kena pemeriksa yang cerewet, dia tak nak baca dah ni ayat pening-pening. Okey, berjuta-juta sperma dihasilkan setiap hari. Okey, tak cakap bermula daripada bila. Yang ni dihasilkan. Okey. Dan oosit sekunder dibebaskan daripada ovari pada setiap kitar haid. Okey. Ini nak cerita tentang pembentukannya setiap hari. Okey, ini dapat markah untuk D5. So, S ada 3. Differences ada 5. 5, 6, 7, 8. Okay. So, 2 orang je yang hantar kat teacher daripada kelas yang semalam. So, 2 orang je lah yang teacher boleh bincangkan. So, teacher nak tanya, ada tak soalan lain? Soalan tak? Tak ada. Yang lain, Izzat, Alif, Azrin, ada buat tak semalam? Ada. Ada, tak hantar kat teacher? Okay. Okay. So, teacher nak tunjukkan macam mana cara skema yang orang kata apa? Untuk memudahkan kamu menjawab. Okey. Ini tadi ada dalam jawapan calon kedua-dua proses. Okey, kita mula dengan perkataan ni. Untuk persamaan, kamu mula dengan kedua-dua. Kalau soalan tukar struktur ke apa, kedua-dua struktur. Itu kita mula untuk ayat persamaan. Okey, kedua-dua proses berlaku dalam organ pembiakan. Okey, ini markah tambahan. Macam mana dia nak kata kedua-dua proses itu berlaku dalam organ pembiakan? Kerana sel germa primordium
terdapat dalam organ pembiakan. Dalam gambar juga kita nampak sel germa primordium diploid 2N. Kenapa pentingnya dia diploid? Kerana dia akan menghasilkan sel anak yang haploid. Okay. Sel germa primordium menjalankan, dah double tak? Okay, sel germa primordium untuk kita mula kat depan ni kedua-dua proses. Kedua-dua proses, kamu koma je, sel germa primordium menjalankan mitosis. Untuk apa dia menjalankan mitosis? Untuk menghasilkan banyak sel yang diploid. Sel yang 2N. Sebab proses dia mula dengan sel germa primordium, lakukan banyak mitosis, banyak kali. Okay. So dia menghasilkan banyak-banyak mitosis tu berkali-kali. Kedua-dua proses melibatkan proses pertumbuhan. Kenapa ada stage daripada oogonium mengalami pertumbuhan membentuk oocyte prima. Okay. Sebab dia nak bersedia untuk meiosis. Kedua-dua proses ada proses meiosis. Kenapa pentingnya proses meiosis? Untuk menghasilkan 4 sel anak yang haploid. Yang N. So ini persamaan. Perbezaan. Okay. Tadi ada sebut tentang testis dengan ovari. Okay. Perbezaan mestilah setara. Setara kedua-dua ni. Okay. Berlaku spermatogenesis berlaku dalam testis. Nak sambung ayat guna manakala. Manakala ataupun tetapi pun boleh buat dalam satu ayat. Tetapi oogenesis berlaku dalam ovari. Okay. Untuk mengelakkan kamu mengarang macam bahasa Melayu, kamu buat dalam bentuk satu ayat lengkap. Bukan bentuk point Maksudnya dalam bentuk 1, 2, 3 tapi ayat kamu mesti lengkap. Spermatogenesis berlaku dalam testis. Manakala oogenesis berlaku dalam ovari. Titik. Kedua, spermatogenesis berlaku pada lelaki. Manakala oogenesis berlaku pada perempuan. Titik. 3. Spermatogenesis melibatkan proses pembezaan untuk menghasilkan sperma yang berekor. Yang ni tadi pun ada dalam calon buat. Manakala oogenesis tidak melibatkan proses pembezaan. So bila kamu buat full stop, dia menyelamatkan kamu daripada mengarang berjela-jela. Berjela tu kita takut kita jadi markah. Ni untuk soalan perbezaan Untuk perbezaan kita nak mengelakkan kita hilang markah di tengah-tengah tu. Okay. So yang ni pun ada tadi. Saiz pula. Betul lah. Saiz gamet. Okay. Ekor tu membantu sperma berenang. Tapi pergerakan ovum dia dibantu oleh silia pada tiub fallopian. Okay. Dan ini yang teacher kata tadi, proses pembentukannya bermula daripada akhir baligh hingga akhir hayat. Tapi untuk oogenesis daripada fetus berhenti ketika lahir, ini yang tepatlah. Berlaku semula apabila akhir baligh dan berhenti apabila menopause. Berlaku sepanjang masa
Okey, pembentukannya berlaku sepanjang masa. Pembentukan ovum ataupun tadi calon guna pembebasan oosit sekunder pun betul. Berlaku dalam satu kitar haid pun betul. Ini bilangan hari secara teori untuk kitar haid. Okey, menjalani meiosis lengkap. Okey, ini pun lengkap. Ini adalah tadi dalam jawapan calon. Dekat sini yang teacher kata setiap step tu boleh menjadi perbezaan. So daripada gambar step sel germa primordium membahagi membentuk spermatogonium. Sel germa primordium membahagi membentuk oogonium. Sebab ni nama berbeza. Nama berbeza dah boleh jadi perbezaan. Walaupun ayat tu sama. Okay, nampak ni spermatogonium menjalani pertumbuhan menghasilkan spermatosit prima. Kalau oogonium menjalani pertumbuhan menghasilkan oosit prima. Okay, nanti teacher akan bagi skema ni. Tugasan kamu ialah kamu karang balik. Kalau nak ingat, karang balik ikut skema tapi jangan karang bentuk jadual macam ni. Karang dalam bentuk esei. Bila kamu karang dalam bentuk esei, lepas tu kamu kurungkan macam teacher tanda tu. Teacher, kalau dalam exam, kalau dia minta perbezaan macam ni, dia tak boleh buat dalam jadual ni? Dalam Boleh bentuk buat. jadual? Boleh buat. Tapi kena ayat tu di dalam jadual. Oh. Tak boleh buat macam ni lah. Titik bertindih macam ni tak boleh lah. Ini nota. Tapi macam mana kita tengok macam ni. Okey. Atas kamu dah tulis spermatogenesis. Ni pun dah tulis oogenesis. Kat dalam ni kamu kena ulang balik. Oogenesis berlaku dalam ovari. Oogenesis berlaku pada perempuan. Kena tulis tak? Oogenesis tidak melibatkan. Supaya ayat tu tak jadi tergantung. Okey? Okey. Boleh kalau nak buat jadual macam ni, lebih selamatlah supaya kita nampak perbezaan kita tu setara. Lepas tu, macam dan kamu kena buat jadual tu besar-besar dalam kertas soalan tu. Buat besar-besar supaya ada ruang nak tulis ayat yang penuh. Okey, ini soalan daripada buku teks. Apakah kemungkinan yang berlaku jika gametogenesis tidak berlaku? Okey, ini perbezaan tadi dah jawab dah. Okey, soalan nombor 1. Ada yang nak jawab? Kalau gametogenesis tak berlaku, apa berlaku pada manusia? Kalaulah manusia madul, apa berlaku pada spesies manusia? Spesies manusia kurang. Spesies manusia akan berkurang dan lama kelamaan akan pupus. Sebab kita tak dapat menjalankan kelangsungan spesies. Okey. Ada lagi satu Saya nak tunjuk soalan struktur. Ikut teacher ambil daripada soalan Cik Zizi ni. Okey, nampak
Nanti teacher share kedua-dua file ni. Satu untuk jawapan tadi. Satu untuk soalan ni. Okey. Rajah 2 menunjukkan sebahagian daripada skema pembentukan sperma. Ini rajah skema lah pembentukan sperma. Dilabelkan kawasan yang ini dan kawasan yang ini sebagai W dan S. Ni R, ini Q. Okay. So dia kata nyatakan bilangan kromosom pada PQR. P atas QR. Okay, berapa bilangan kromosomnya? P ni agak-agak apa? Okay, ada yang nak jawab? Berapa bilangan kromosom untuk P, Q dan R? 46. 46. Alif yakin ke ni sperma manusia? Ke sperma gajah ke? Kita tahu. Berapa yang kamu nampak ni? 4. 4. Tulis je 4. 46 tu dia faham. 46 tu nak kata untuk manusia. Okay, tak betul juga. Mana teacher? Okay. So kat sini 4. Kalau tak yakin, kita nampak dalam tu 2 dan 2. Okay. Ini 4. Ini adalah sperma primordial. Melakukan mitosis. Ini spermatogonium meiosis 1. Jadi hasilkan namakan proses W dan X. W dan X. Jadi ni daripada 4 jadi 2. 4 jadi 2 ni proses meiosis 1. Okay. Meiosis 1 dan X adalah meiosis 2. Okay. Kita ni terangkan kepentingan kedua-dua proses W dan X dalam proses pembentukan sperma. Okay. Apa kepentingannya? Kenapa pentingnya meiosis? Tadi kita dah sebut dalam persamaan. Ada fungsi meiosis kat situ. Lagi tak? Teacher lag ke teacher? Dia sangkut-sangkut sikit. Oh, ya ke? Mungkin nak teacher punya line kot. Kalau teacher tuliskan kepentingan meiosis. Okay. Apakah kepentingan meiosis? Cek. Okay. Boleh jawab. Apakah kepentingan meiosis?
yang ni. Okey, kepentingan meiosis. Tadi kita dah sebut proses meiosis dia nak memastikan sel anak tu menjadi separuh. Okey, bilangan kromosom dalam sel anak menjadi separuh. So apakah kepentingan proses, kedua-dua proses W dan X? Okey. Kepentingan proses W dan X ialah untuk menghasilkan sel anak yang upload. Okay. Sel anak ni juga kita boleh ganti dengan gamet yang upload. Okay, kenapa kita nak gamet tu upload? Sebab untuk memastikan ayat dia memastikan bilangan spesies tu mempunyai bilangan kromosom yang sama. Okay. Kenapa dia kena haploid? Supaya spesies tu kekal dengan bilangan kromosom yang sama. Ya, di sebelah pening ni. Bilangan kromosom dalam spesies dapat dikekalkan. Okay. Okay, soalan D, rajah menunjukkan struktur sperma. Kita ada bahagian X, organel Y dan ekor. Okay. Tengok pada soalan. Namakan organel Y yang ditemui dengan banyaknya pada bahagian X. Okey, apa nama organel Y tu? Dia nak jawab? Mitokondria. Mitokondria, betul. Apakah peranan mitokondria ataupun apakah peranan organel Y? Mitokondria. Okay. Nombor dua, apakah peranan organel Y? Fungsi mitokondria untuk Menghasilkan tenaga. okay, menghasilkan tenaga ataupun menjana tenaga. Tenaga untuk siapa? Untuk, saya dah untuk dua kali dah ni. Untuk sperma berenang dalam uterus. Ataupun berenang untuk proses persenyawaan. So, nyatakan fungsi ekor. Ini senang je, ekor untuk sperma berenang, bergerak.
Okay, ini dah soalan gabungan. So, kamu tak belajar, untuk bab ni tak belajar lagi tentang cara mengatasi masalah-masalah dalam sistem pembiakan. So, secara umumnya, sepasang suami isteri telah berkahwin selama 10 tahun. Gagal mempunyai anak. Ujian doktor telah menunjukkan bahawa suami mempunyai bilangan sperma yang sedikit. Terangkan satu cara untuk pasangan ini memperoleh cahaya mata. Okey. Nama prosesnya adalah pemandian beradas. Maksudnya sperma dikumpulkan dan sperma yang terbaik dipilih dan sperma tu dipilih. Sebab bila bilangan sperma tu sedikit, walaupun kandungan air mani tu banyak, tapi sperma yang aktif tu sedikit. Sperma ni dia konsep dia boleh catat. Catat tu bermaksud sama ada kepala dia besar ke, ekor dia cabang 2 ke, kepala 2 ke, itu semua sperma yang tidak sihat. So sperma yang sihat, yang terbaik, yang paling aktif itu, sperma akan dimasukkan ke dalam tube fallopiopisteri menggunakan nama alat dia tu jarum besar tu, nama dia laparoskop. Ini sebab masalah pada suami sahaja. Nanti kalau kamu dah belajar bab ni, okey, adalah masalah pada isteri, apa nak buat? Okey, kita tengok soalan yang ketiga, soalan yang terakhir. Okey, rajah menunjukkan proses spermatogenesis dalam manusia. Rajah 31 menunjukkan proses, okey, ni spermatogonium M. Spermatogonium jadi spermatosit prima, spermatosit prima jadi spermatosit sekunda, jadi spermatid dan sperma. Okay, soalan yang pertama, di manakah organ proses spermatogenesis berlaku? Berlaku kat mana? Berlaku di testis. Sebab dia nak organ jangan tulis nama organ lain. Okey. Namakan proses M dan proses N. M ni di antara spermatogonium hingga spermatosit prima. Bila kita nampak 2N jadi 2N, okey, maksudnya bilangan kromosom itu kekal, dia merupakan mitosis. Kalau daripada N dan sperma tetap N, cuma dia ada ekor. Okay, apa nama proses dia? Spermatid ke sperma? Perbezaan. Okay. Perbezaan sebab spermatid ni dia nak menjadi sel yang berfungsi. Sel yang berfungsi iaitu sperma. So dia tambah bahagian tengah dan ekor. Okey, nyatakan bilangan kromosom dalam spermatosit prima dan sperma. Okey, ni macam ni dia dah bagi dalam manusia. So bolehlah letak, kalau 46-32 tu boleh diletak sebab dia dah cakap dalam soalan manusia. So bilangan kromosom dalam spermatosit prima 2N kan? 2N tu bermaksud 46. Dalam sperma, separuh 23.
So mudah je untuk bab yang ini. Ada soalan tak? Tak ada? Tak ada. Ada. Baik. Baik anak murid Cikgu Zizi ni. Okay. Apa homeworknya? Ingat dah? Homework anda ialah Pembezaan tu ya, perbandingan tu. Okay, ni homework anda. Yang ni nanti saya bagi. Teacher nak salin balik. Salin balik. Nanti hantar kat Cikgu Zizi. Maksudnya kalau salin balik ni dah dapat maksimum 10. Kenapa kena salin balik? Okay. Sebab kita bila belajar bio, selalunya konsep bila cikgu ajar tu, konsep tu kita dapat. Bila cikgu ajar tu, dia kita macam faham. Tapi bila kita nak terjemahkan balik dalam bentuk penulisan, itu yang selalu kita lag kat situ. Bila kita lacking kat situ, latihannya memang menulis. Kalau dulu, kalau kita study tu, cara kamu nak study tu, kadang-kadang dah tulis lengkap. Tutup semula, tulis balik. Lepas tu, buka yang skema dia tu, tanda balik. So kita boleh nampak kat mana yang kita lupa. Poin mana kita lupa. Sama juga kalau sesuatu proses. Macam kamu study mitosis. Kamu ada rajah mitosis dekat depan kamu. Cuba terjemahkan mitosis tu kepada bentuk esei. Itu cara nak study bio untuk bahagian esei sahaja. Okay? Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Kita boleh tamatkan kelas kat sini. Tengok teacher lupa lagi baca doa sebelum kelas. Kita baca doa habis kelas. Okay, kita tamatkan dengan tasbih kifarah dan surah As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih semua. Thank you, teacher. Thank you.